Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk di dalam doa. 弟兄姐妹们，我们一起祷告。 Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. 主啊，感谢你， Karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah. 因为我们可以来到这里是做崇拜。 Dan kalau kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, 如果我们今天要聆听你的话语， mari jadikan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, 求你把我们的心有耕种的土， supaya benih firman Tuhan boleh tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam 好 hidup 让 kami. 你的话语是增长出结果子。 Karena itu Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk pekerjaan Roh Kudus. 敞开我们的心， Dan hati kami siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, 来预备的心。 yang kami percaya dapat dan sanggup mengubah hidup kami. 我们相信我们的生命可以改。 Urapilah kedua hamba-Mu yang terbatas ini. 求你把我们两个仆人， Berbicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu ini. 通过两个仆人是你说话， Dan sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan di gereja-Mu ini. 可以表达你的话语到我们这里。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉 Amin. 主耶稣的名，我们祷告，阿门。 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersyukur hari ini sekali lagi kita masih bisa beribadah bersama. 弟兄姐妹，主内平安。 Nah, di dalam sejarah gereja hari ini nih, 31 Oktober ini biasanya diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja. 我们今天就是10月31号，就是一个改革的。 Apa sih Hari Reformasi itu? 这个改革是什么意思呢？ Hari Reformasi yaitu hari di mana Allah berkarya melalui para reformator. 这个改革就是因为上帝通过我们人类就是有改革， Untuk membawa gereja yang sudah bengkok kembali kepada ajaran yang benar yang sesuai dengan Alkitab. 那时候基督教已经外泄，但是我们要改正。 Oleh karena itu hari ini untuk memperingati Hari Reformasi Gereja kita akan berbicara mengenai tadi Alkitab. 所以我们为了纪念这个改革的教会，是我们现在 Apa sih pentingnya Alkitab di dalam hidup kita? 我们觉得是圣经有多么重要呢？ Karena itu hari ini kita akan belajar satu tema yaitu superioritas Alkitab atau keunggulan Alkitab. 所以我们的讲题就是圣经的优越性， Yang akan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 我们是看这个提摩太后书3章10， Itu akan menjadi landasan dari firman Tuhan kita. 就是我们所经文的。 Nah, Saudari Vanessa akan membacakannya bagi kita dalam bahasa Mandarin. 我就会用中文念给大家。提摩太后书3章14到17节，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经即使你因信基督耶稣有得救的智慧，圣经都是神所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。 Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Presiden pertama dari negara Amerika Serikat, George Washington, 美国的第一个任前总统乔治乔生端， itu pernah berkata demikian. 他可以这样讲： Tidak mungkin orang dapat memimpin secara adil tanpa penyertaan Allah dan Alkitab. 如果没有上帝和圣经的同在，人们就不可能有公正的领导。 Demikian juga dengan mantan presiden Amerika yang lain yang ke-26 yaitu Theodore Roosevelt. 还有其他的美国第26任前的总统就是罗斯福， Dia juga berkata demikian. Bila manusia tidak mengenal Alkitab, ia akan menderita karena kehilangan sesuatu yang akan sulit dia perbaiki. 如果人不知道圣经，他会受苦，因为他失去了一些很难修复的东西。 Bahkan mantan presiden Amerika yang ke-40, Ronald Reagan, pernah berkata demikian. 甚至有第40任前总统的罗纳德·里根， Dia berkata bahwa di dalam satu kitab ini, yaitu Alkitab, terdapat seluruh jawaban bagi semua masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau saja kita mau membaca dan mempercayainya. 他说，在这本书中就是圣经，
有我们今天面临所有的问题的所有答案，如果我们能阅读并相信。 Dan bahkan Ratu Victoria, Ratu dari Inggris juga pernah berkata demikian. 甚至我们的维多利亚女王， Yaitu ketika dia menghadiahkan Alkitab kepada seorang raja Afrika. 当她向一个非洲的国王赠送了这个圣经， Sambil memberikan Alkitab, dia berkata, inilah rahasia keagungan dari Inggris. 她说这就是英国伟大的秘诀。 Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa para pemimpin-pemimpin dunia ini yang tadi disebutkan begitu menghargai Alkitab? 为什么像他们的一个世界的领导就觉得圣经多么重要呢？ Jawabannya jelas, karena mereka mengakui dan menerima superioritas Alkitab atau keunggulan Alkitab. 回答是因为他们承认并接受圣经的优越性， Keunggulan Alkitab sebagai sola scriptura. 就是我们的圣经就是唯独的圣经。 Nah, apa sih sola scriptura itu? 唯独的圣经是指什么呢？ Nah, sola scriptura merupakan prinsip atau pokok-pokok dari ajaran iman yang bersumber pada Alkitab. 就是我们的信心来自于圣经， Namun diformulasikan kembali oleh para reformator 但是有这个我们的改革者重新制定， yang menegaskan bahwa bahwa hanya Alkitab satu-satunya baik perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan tulisan yang berotoritas sebagai standar tertinggi dalam menilai, dalam mengatur segala sesuatu. 因为我们的唯独圣经就是教导我们，就是无论是在旧约或者是新约的，它是判断和管理万物的最高的标准的作用。 Nah, kenapa Alkitab menjadi standar tertinggi? 为什么这个圣经是作为一个最高的标准呢？ Karena Alkitab bukan sembarang buku. 因为圣经不是一般的书， Seluruh isinya adalah firman Tuhan. 全部的里面都是神的话语。 Nah, dalam ayat 15 dikatakan Paulus memakai kata kitab suci. 在4、5节他会说这个圣书， Lalu ketika dia mulai masuk ke ayat 16, 但他进入看到16节， Paulus mengganti kitab suci dengan istilah tulisan yang diilhamkan Allah. 保罗把这个圣经是代替用这个神所漠视的， Itu artinya kitab suci atau Alkitab kita adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. 这意思圣经是上帝所漠视的著作。 Nah, apakah artinya diilhamkan Allah? 那这个漠视是什么意思呢？ Diilhamkan oleh Allah sama dengan dinafaskan oleh Allah. 就是这个漠视就好像神的呼吸一样， Dinafaskan oleh Allah berarti keluar dari mulut Allah sendiri. 这个呼气是从神的口出来的。 Sehingga dengan kata lain Alkitab merupakan firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri dan ditulis oleh penulis-penulis Alkitab. 换句来说，这个圣经是神所漠视他自己的口出来的，而有其他的人是写的。 Itulah sekali lagi kenapa Alkitab bukan sembarang buku. Dia superior, dia begitu unggul. 这就是为什么圣经不是一般的书，这是很优越的。 Karena di dalamnya bukan sebagian, bukan berisi, tapi seluruh-luruhnya adalah firman Allah. 因为这个圣经不是一部分，但是整个一切里面的圣经就是神的话语。 Nah, sekarang kita akan melihat superioritas Alkitab ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. 我们看到这个在我们的日常生活是怎么看这个圣经的优越性。 Nah, dari firman Tuhan yang barusan kita baca ada 3 hal yang bisa kita pelajari mengenai superioritas Alkitab ini. 从那些经文我们可以学到有3个重点。 Kenapa Alkitab itu begitu unggul, 为什么很优越呢？ begitu superior? 很特别呢？ Karena firman Allah atau Alkitab berkuasa dalam membawa seseorang kepada keselamatan. 因为神的话语是有能力、有大能力带领一个人进入救恩。 Alkitab atau firman Allah begitu unggul karena Alkitab bisa membawa seseorang pada keselamatan. 因为这个圣经呢，能带导人是到救恩。 Nah, dalam ayat 15 dikatakan demikian, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. 因为在15节里面，并且知道你是从小明白圣经，
这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini 弟兄姐妹，从这个经节 dinyatakan kepada kita bahwa pengenalan akan kitab suci telah memberi hikmat kepada Timotius dan menuntunnya kepada keselamatan. 这个表明蒂摩太当理解圣经的时候，他可以进入救恩的生命。 Dan keselamatannya jelas, yaitu di dalam Yesus Kristus. 这个救恩是很明确，是在基督耶稣里面。 Kenapa Timotius, kenapa orang-orang kalau hanya melalui Alkitab kita bisa dituntun kepada Kristus dan dituntun kepada keselamatan? 为什么只是唯独圣经可以带导我们一个进入光明的救恩呢？ Karena Bapak Ibu sekalian, memang seluruh isi Alkitab baik perjanjian lama atau perjanjian baru, 因为是我们圣经里面，无论是旧约或者是新约， isinya hanya berbicara tentang karya keselamatan Allah, 这里面只是说神的救恩， yaitu bagaimana Tuhan berkarya dan menggenapkan janji keselamatan kepada kita yang berdosa melalui Yesus Kristus. 就是把这个神的话语成全了。 Karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Alkitab adalah anugerah yang sangat besar bagi kita. 所以呢，这个圣经是我们应该感恩的事情。 Kalau kita hanya sekedar melihat Alkitab seperti buku saja, 只是我们只是看到圣经只是一本书， maka kita akan menghargainya mungkin hanya lakban, peban, atau cuman berapa. 那么我们就觉得是只是6万或者是7万。 Tapi Alkitab bukan hanya sekedar buku. 但是这个圣经不单单只是一本书， Dia tidak ternilai, dia tidak begitu besar sampai tidak ada harganya. 它是无穷无尽的价钱。 Karena apa? Karena Alkitab adalah anugerah yang besar. 因为这个圣经呢是有上帝的恩惠， Pernyataan Allah mengenai diri Allah sendiri. 这个上帝是表达给人类， Yang di dalam kebaikannya dia menuliskannya bagi kita. 他的善行是表达在这里， Untuk agar apa? Agar dapat menuntun kita, menuntun seseorang datang kepada Kristus. 使我们带着来到神的面前。 Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak jenis buku di dunia. 有许多本书是在我们这里， Tapi tidak pernah ada satupun buku yang mengklaim bahwa buku ini bisa membawa pada keselamatan. 但是没有一本书是可以带来我们的救恩。 Hanya Alkitab satu-satunya yang bisa dengan pasti mengatakan bahwa buku ini bisa membawa seseorang pada keselamatan. 只是唯独的我们的圣经是可以表达这样的，带来我们的救恩。 Bukankah keselamatan menjadi hal yang paling berharga dari seseorang? 这个救恩是有多么价值呢？ Apalagi di masa-masa pandemi ini kita benar-benar disadarkan betapa pentingnya keselamatan itu bagi kita semua. 在我们疫情当中，我们是也感觉到有多么重要这个救恩， Bukan hanya sekedar keselamatan tubuh kita, 不单单我们的身体健康， tapi keselamatan yang lebih besar, yaitu hidup yang kekal. 但是我们的就是永远的永恒的生命。 Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pula yang terjadi dengan kita. 这只是我们也是发生的， Oleh karena firman Tuhanlah kita bisa mengenal keselamatan di dalam Kristus Yesus. 是因为神的话语是我们可以认识主耶稣基督。 Firman Tuhanlah yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu. 因为我们的主耶稣基督，我们可以有得救的智慧。 Meskipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, terbuang jauh dari hadapan Allah. 虽然我们已经进入了罪里面的， Dan kita harusnya menerima yang namanya hukuman atau murka Allah. 我们其实有上帝的饶怒， Tapi di dalam firman, 但是在神的话语， kita mengetahui bahwa ada pengharapan. 我们有盼望。 Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 当我们领受上帝是为我们的救而 Tanpa 救主， firman, kita tidak akan tahu bahwa ada penebusan bagi dosa kita. 没有神的话语，我们就没有救赎了。 Tanpa firman, kita tidak tahu bahwa ternyata ada satu-satunya jalan yang bisa menolong kita ketika kita menerima Kristus. 没有圣经的话，我们也不知道是有主耶稣基督来救我们， Yang telah mati kita untuk menggantikan dosa-dosa kita. 是被钉于十字架救赎我们的罪。 Dan bahwa kita dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih firman Allah yang hidup dan kekal. 我们是重生，是从这个属灵的种子。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu mempunyai kuasa mencelikkan mata rohani seseorang.
所以呢，这个圣经神的道理是可以打开我们的眼睛， membawa manusia dapat mengenal dan hidup serupa dengan Kristus. 我们可以明确圣经是带来我们的基督耶稣， Jalan keselamatan satu-satunya. 就是救恩的道路。 Ada banyak buku lain yang berbicara tentang Kristus. 有许多书也是讲耶稣， Tapi kalaupun ada, itu hanya turunan atau pasti sumber utamanya dari Alkitab. 但如果有的，也是从圣经接下来的。 Karena itulah begitu unggul Alkitab. 所以这个圣经是多么优先， Buku yang bukan hanya sekedar buku, tapi bisa menjadi dan membawa kita pada jalan keselamatan kita. 这个书不单单一本书，但是带来我们一个救恩， Ini keunggulan pertama dari Alkitab. 这就是第一。 Kita masuk yang kedua. 第二呢， Kenapa Alkitab begitu unggul? 为什么它很优越呢？ Selain membawa kita pada jalan keselamatan, 是我们带来我们一个 membawa 救恩的道路， membawa kita mengenal Kristus. 认识我们的主耶稣基督。 Alkitab adalah standar tertinggi di dalam ajaran, di dalam doktrin yang kita percayai. 圣经是一个教导的最高的标准。 Kalau kita lihat ayat 14, Bapak Ibu sekalian, 如果我们看到14节， di sana dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。 Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Paulus menasihatkan kepada Timotius 保罗是在这里劝诫提摩太， agar berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah ia terima dari semenjak kecil. 好让他持守他所确信、所学习的教理。 Karena kata Paulus, Alkitab atau firman Tuhan adalah standar tertinggi dari ajaran atau doktrin yang kita percayai. 因为这个圣经呢是教导的一个最高的标准。 Bapak Ibu sekalian, kita akan terombang-ambing dengan berbagai ajaran kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari ajaran yang kita percayai. 如果我们没有把圣经作为一个根基，我们会被一些各种异教的扰动。 Hal ini seperti batu karang yang menahan amukan ombak yang besar dan semakin membesar. 它就像一个磐石，挡住越来越大的汹涌海浪。 Kalau kita berpegang kepada ajaran kebenaran firman Tuhan, 如果我们遵守神的话语， maka Bapak Ibu sekalian, walaupun ada begitu banyak ajaran, begitu konsep yang datang kepada kita, 无论是有错误的教导、观念的冲撞我们， maka kita akan tetap bisa bertahan, kita akan bisa tetap mampu melihat yang mana yang benar itu. 但是我们仍然可以生存下去。 Kita bisa membedakannya 我们可以把坏跟好的 Dan kita 分别， dan kita bisa tetap mempermuliakan Tuhan. 我们也可以仍然荣耀神。 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， nah di masa-masa sukar seperti ini bukan hanya kejahatan yang bertambah, 当我们在困难当中，不是作恶的人请得作， tapi sebenarnya ajaran palsu juga bertambah-tambah datang kepada 但 kita. 是这个异教越来越多， Mereka datang untuk mengiming-imingi kita. 他们是来吸引我们。 Kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran kita, 如果我们没有持守神的话语， maka sekali lagi kita akan mudah sekali diombang-ambing. 那么我们是很容易被扰动。 Ketika kita diiming-imingi tentang kesehatan, kita diiming-imingi tentang kekayaan, kita diiming-imingi dengan hal yang menyenangkan kita semua. 当这个异教是吸引我们的健康、我们的钱财， Bukan berarti kita tidak suka sehat, bukan berarti kita tidak suka diberkati dengan materi, bukan berarti kita tidak disukai dengan hal-hal yang baik. 这意味着我们不是不喜欢这个健康、钱财的， Tapi semua hal itu tetap harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 它是整个全部一定要顺服我们的圣经。 Kalau kita tidak memiliki kebenaran itu, 如果我们没有真理的， maka kita seperti perahu yang digerakkan oleh angin. 我们好像是一个船，很容易摇动。 Kemana angin berhembus, kesanalah hidup kita mengarah. 风从哪吹的，我们也跟着风一起的。 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Timotius mendapatkan ajaran dari neneknya Lois, dari ibunya Eunike, dan juga dari Paulus.
提摩太是受到这个教导是通过这个外族的罗以，还有他的母亲尤尼基。 Orang ini dipakai Tuhan untuk menanamkan pondasi kepada Timotius. 甚至保罗他是有打个坚实的根基， Dan Timotius hanyalah berpegang terus pada kebenaran itu. 提摩太只是持守这个真理。 Timotius memiliki standar yang kokoh dalam hidupnya. 提摩太有很好打好的一个很好的根 Nah 基， demikian juga Bapak Ibu sekalian dengan kita. 我们也如同是这样。 Di sepanjang hidup kita ada orang-orang yang setia mengajarkan kebenaran itu kepada kita. 在我们生命当中，肯定有从事教导我们。 Dengan berbagai sarana Tuhan datang kepada kita dari kecil sampai saat ini. 无论用什么方法，我们从小到现在， Bagian kita saat ini adalah seperti Timotius, mari berpegang pada kebenaran itu. 我们的部分就是持守神的话语。 Agar apa Bapak Ibu sekalian? 为什么这样呢？ Agar kita seperti Timotius. 好让我们好像提摩太一样。 Kalau kita belajar dari tradisi, 如果我们看到他们的习俗， Timotius dengan gagah perkasa bisa menghadapi ancaman maut. 提摩太很强壮的，可以透过这个危险， Dia tetap bisa berpegang teguh. 他还是有打个扎实的根基。 Sekalipun ada nyawa yang sekali lagi dipertaruhkan dia ketika dia harus mengingkari iman kepercayaannya. 虽然他的命也是很危险的， Tapi Timotius bisa berdiri teguh menjadi martirnya Tuhan. 但是那时候提摩太可以很坚实站立， Apa yang menyebabkan itu semua? Karena dia berpegang teguh pada kebenaran itu. 因为提摩太有打好坚实的根基。 Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat-lihat kita hidup di zaman di mana banyak orang Kristen yang mulai menganggap pengajaran, menganggap doktrin itu memecah belah. 我们今天的时代，就是感觉到一个基督徒是有一个教义可以分裂我们的， Sehingga banyak orang Kristen yang berpikir bahwa perbuatan itu lebih penting daripada ajaran. 所以有许多的基督徒觉得行为比明白真理更重要。 Seperti slogan-slogan yang banyak bertebarannya, perbuatan, bukan ajaran, bukan kredo, bukan doktrin. 就是有一个口号，就是行为不是信条。 Ada begitu banyak bertebaran di mana-mana. 有许多我们可以看到的。 Tentu saja kelihatannya slogan tersebut kelihatannya baik, 当然了，这个口号好像是好的， tapi itu tidak penuh benar. 但是没有完全的正确。 Karena ajaran, kebenaran, doktrin, dan perbuatan sejatinya itu tidak bertubrukan, tidak dapat dipisahkan. 因为教导真理是不能不分开的， Karena doktrin, karena pengajaran merupakan dasar dari perbuatan kita. 因为我们的教义、我们的信条是我们的根基。 Hidup benar kita, perbuatan benar kita adalah buah dari iman yang otentik. 我们的真实的行为就是从这个教义而出来的， Dari pemahaman kebenaran kita yang benar. 从我们的理解真理出来的。 Tindakan saleh tanpa pemahaman kebenaran yang mendasarinya dapat menjadi salah arah. 不打在真理的根基，虔诚就是虚伪的。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian, Paulus mengatakan berpeganglah kepada kebenaran. 所以保罗说，我们要持守真理。 Karena jikalau kita tidak memegangnya, 如果我们没有持守， maka kita akan kehilangan juga perbuatan yang benar itu. 所以我们的行为也是会失去了。 Perbuatan kita, perilaku kita sudah tidak punya lagi pondasi yang benar. 我们的行作、我们的行动都已经不对了。 Dan kalau semakin sulit hidup kita, 当我们受到困难的时候， begitu banyak pergumulan, 有许多的挣扎， maka seharusnya pondasi kebenaran itu harus lebih dalam lagi. 那我们必须把这个根基更深入的。 Sebuah gedung yang semakin tinggi membutuhkan pondasi yang lebih dalam lagi. 有高的建筑物，肯定这个根基也很深入的。 Kalau kita mau meruntuhkan sebuah pohon, 如果我们要打败一棵树， maka rusaklah akarnya dengan menuangkan racun. 我们要教毒伤根， Maka dalam beberapa jam pohon itu pasti roboh. 其实后这个树会倒下了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， ajaran kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang esensial, yang penting di dalam kekristenan. 基督教的教导是非常的多么重要。 Semua aspek lain dari pengalaman religius kita mengalir dari kebenaran yang kita pegang dan kita yakini sebagai pondasinya. 所有我们所做的虔诚的心，也是来自圣经。 Singkirkan dasar kebenaran yang Anda miliki, maka
ujungnya hanya sentimen agama saja. 我们是所有的根基要拿出的，只是一个理论， Sentimen agama yang naik turun. 只是一个宗教的情绪。 Alkitab adalah standar tertinggi ajaran kebenaran yang kita pegang. 圣经就是最高的标准， Dia harus kita pegang, dia harus kita pahami dengan erat. 我们要持守，我们要理解它。 Inilah keunggulan Alkitab yang kedua. 这就是我们第二个的优越性。 Dia menjadi standar tertinggi dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita yakini, ajaran-ajaran kebenaran kita. 我们所理解的教义，这个最高的标准。 Dan yang terakhir, 最后一个， kenapa Alkitab begitu unggul? 为什么这个圣经多么优越呢？ Nah, selain untuk membawa kita mengenal keselamatan, bukan membawa kita juga memiliki standar ajaran yang benar, yang tinggi itu, tapi juga kita membawa kita pada standar tertinggi dalam tingkah laku kita. 除了我们有教导的最高标准，带来我们的救恩。第三个呢， Bapak Ibu 圣 sekalian, 经是行为模式的最高的标准。 mari Bapak Ibu sekalian kita perhatikan ayat 16. 我们看到16节， Di sana dikatakan dengan jelas bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 这个圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。 Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa ajaran dari kebenaran firman Tuhan itu dimaksudkan untuk menghasilkan perilaku yang benar. 这个基督教的教导呢，是为了什么呢？是为了解出好的行为。 Dengan cara apa? Dengan cara mengajar, dengan cara menyatakan kesalahan, dengan memperbaiki kelakuan, dan pada akhirnya mendidik kita berperilaku benar. 用什么方法呢？是通过这个教导、教训、督责，使人归正。我们教导人学艺的。 Firman Tuhan datang dengan memperbaharui, mengajar kita, memperbaharui pikiran kita agar tidak serupa dengan apa yang dipercayai dunia. 神的话语是感动我们的心，让我们有更新的生命。 Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk semakin serupa dengan Kristus. 神的话语是教导我们是更像我们的耶稣基督。 Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian bahwa kita pun sadar bahwa kita bukanlah orang-orang yang selalu taat. 但是我们觉悟到，我们也常常认错， Kita kadang berbelok dan kembali kepada kebiasaan lama kita. 我们常常有外邪我们自己的习惯。 Nah, dalam situasi ini maka firman Tuhan katakan, firman Tuhan hadir menyatakan kesalahan itu. 在这个情况当中，就是有督责， Untuk apa? Agar kita sadar akan kesalahan kita. 为了什么呢？让我们觉悟到我们自己的罪过。 Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan yang disampaikan, maka kita tahu bahwa berbohong itu dosa. 透过神的话语，我们可以知道说谎就是罪， Mencuri itu dosa. 这个偷东西也是罪， Menyakiti orang lain itu dosa. 伤害别人也是罪， Malas itu dosa. 偷懒的也是罪， Tidak melakukan yang baik, yang benar itu pun dosa. 不做行善也是得罪我们的神。 Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika membaca Alkitab maka kita seperti seolah-olah sedang bercermin. 所以我们读圣经的时候，就是好像我们照镜子一样。 Misalnya kita selama ini tidak pernah nih atau jarang ngaca ya, jarang bercermin. 举个例子，我们是很少看我们自己在镜子里面， Maka itu sama seperti kita jarang membaca Alkitab. 所以也是好像我们很少看见我们的圣 Dan 经。 ujung-ujungnya 而后果呢， orang yang jarang bercermin atau dalam hal ini seperti orang yang jarang membaca Alkitab, 很少阅读的人， itu kita tidak tahu apa yang kotor di wajah kita. 他就不知道在哪里是很肮脏的， Orang yang jarang membaca Alkitab, kita tidak tahu apa yang menjadi kotor di hati kita. 是我们看不到我们自己的身有多么肮脏。 Kita menganggap diri kita sudah bersih, 我们只觉得自己很干净， wajah kita bersih, 我们的脸已经 hati 打 kita 好， bersih. 我们的心也很清洁呀。 Padahal itu adalah kebersihan yang palsu. 其实呢，这个清洁是很虚伪的。 Cermin yang kita pakai untuk melihat diri kita itu sangat buram sehingga kita menganggap diri kita bersih. 这个镜子呢，其实已经很模糊的，看不到的。 Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Alkitab, 当我们自己反来反去这个圣经， itu seolah-olah kita meletakkan cermin atau kaca yang bening, yang bersih di depan kita.
就是有干净的玻璃的这个镜子在我们面前。 Semakin hari kita akan semakin melihat 每一时 betapa banyaknya dosa kita 每一时每一天，我们会觉悟到我们的罪多么多， yang harus kita bersihkan. 我们是需要把它清洁。 Dalam kesetiaan kita membaca kitab suci, 当你是有重视的阅读圣经时， maka kita akan menyadari betapa rusaknya hidup kita. 你会发现你自己的生命非常的败坏。 Kalau saja kita tidak bercermin dalam sehari, 如果我们没有一天是照镜子， maka kotoran pada wajah kita pun tidak akan kita bersihkan karena kita tidak tahu. 那么我们的脸的脏东西是所看不到的。 Demikian halnya ketika kita membaca Alkitab. 也是我们看神情如此。 Itu akan menjadi cermin untuk membersihkan diri kita. 这个圣经就是照镜子来清洁我们的 Karena 脸， apa? Karena kita disadarkan untuk melihat betapa banyaknya dosa-dosa kita. 因为我们觉悟到自己的罪很多， Dan sadar akan kesalahan-kesalahan kita. 也我们的过犯可以显 Bahkan 明 Bapak 出 Ibu 来， sekalian, Alkitab juga bukan hanya memberitahu tentang kesalahan dosa-dosa kita. 不单单告诉我们的罪， Alkitab akan menolong kita untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita dan mempengaruhi kita untuk berperilaku benar meninggalkan dosa-dosa itu. 也是这个圣经也是帮助我们离开我们所有的罪，也是帮助我们不要再过犯。 Sama seperti orang yang sering membaca buku novel percintaan, Bapak Ibu sekalian. 好像也是有爱情小说的， Maka sedikit banyak dia akan terpengaruh oleh kisah percintaan yang dia baca itu. 多多少少他们的爱情也是会受到影响。 Sama seperti orang yang banyak membaca berita atau mendengar berita yang mengkhawatirkan dia, mencemaskan dia. 也有人是许多人看这个报纸呢，这个报纸里面有很多的担忧， Maka sedikit banyak berita itu, hal yang dia baca itu akan membuat dia menjadi cemas, menjadi takut dan menjadi stres. 这个新闻呢会令到他很担忧、很犹豫的。 Demikian juga mereka yang rajin baca Alkitab. 也是如同我们所很努力的喜爱读圣经， Hidupnya akan dipengaruhi apa yang dibacanya. Kalau dia baca Alkitab, maka hidupnya dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. 我们的圣经就是会影响我们自己的生命。 Sama seperti gelas yang diisi air, Bapak Ibu sekalian. 冲这个水，这个杯冲水的时候， Maka ketika dia limpah, maka air yang sama yang akan keluar. 当这个充满的时候，它的这个水也同样的导入出来。 Kalau yang dimasuki, kalau yang dibacanya hal-hal yang buruk, maka keluarnya yang buruk. 如果这个倒不好的水，那出来的时候也不好的。 Maka kalau kita masukkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ke dalam hidup kita, maka yang keluar pun harusnya firman Tuhan. 如果把杯是倒入一个神的话语，那我们出来的话，一定也是神的话语。 Memang Bapak Ibu sekalian, orang yang memahami doktrin atau pengajaran yang benar belum tentu memiliki perilaku yang benar. 是很明确的，就是学这个教导的，也有可能是行为不对的。 Tapi pikiran kita jangan seperti itu. 但是我们的思维不要这样想， Kita harus balik. 我们要反过来讲。 Tanpa doktrin yang benar, tanpa pengajaran yang benar, maka tidak akan ada perilaku yang berkenan kepada Allah. 没有正确的教义是没有是讨上帝的喜悦。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， kita harus punya kedua-duanya 我们 untuk 必须 menghidupi firman Tuhan. 有两个我们都要， Memiliki pemahaman yang benar dan mempraktekkan hal-hal yang benar itu di dalam perilaku yang benar. 有正确的教义，有正确的行为一起的。 Kalau kita membaca banyak kitab Paulus, maka kita akan menemukan pola itu. 如果我们看到保罗所写的，我们会发现， Misalkan kita lihat kitab Roma dan kitab Efesus saja. 就是从罗马书跟这个以弗所书， Kalau di kitab Roma pasal 1 sampai 11 itu berbicara tentang ajaran, pemahaman. 从这个罗马书就是第1到11章，11章就是讲到是有教义的。 Tapi tidak sampai di sana. Paulus menambahkan di ayat 12 sampai 16 penyeimbangnya, yaitu perbuatannya, perilaku dari apa yang kita pahami dan ajaran yang kita percayai itu. 当罗马书12到16，他会说这个行为 Sama di kitab Efesus. 也是在以弗所书一样， Kalau kita baca pasal 1 sampai 3, 就是以弗所书第1到第3章， itu berbicara tentang ajaran-ajaran yang benar, doktrin-doktrin yang benar. 就是解释正确的教义。
Tapi mulai masuk pasal 4 dan 6, 但是从4到第6章， maka kita di sana diajar untuk menjelaskan bagaimana mempraktikkan kebenaran itu dalam perbuatan yang benar, perilaku yang benar. 就是有表达、有解释是怎么有正确的实践。 Bapak Ibu sekalian, ajaran yang benar akan mempengaruhi perilaku yang benar. 正确的教育会影响我们有正确的行为。 Ketika kita menghidupi ajaran yang benar, 当我们是有好的行为出来， maka kita akan memiliki tindakan yang benar. 那我们的行为也是正确的。 Karena itu maka kita harus menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, ajaran yang benar. 所以，我们当一个人是有正确的教育来正确的行为， Dan Alkitab menyediakan hal itu. 圣经是已经在里面了， Itu harus tersimpan bukan hanya dalam pikiran, tapi juga dalam hati kita. 必须在我们的思想当中、心理当中， Bukan hanya sekedar persetujuan intelektual kita saja. 不单单我们的脑里面， Ini harus melibatkan kepercayaan, melibatkan komitmen dan melibatkan hati kita. 这就是有信任的，我们是有这个励志的来做的。 Seorang filsuf yang luar biasa, Immanuel Kant pernah berkata demikian. 有一个是康德这样说： Pengalaman tanpa teori itu buta, tetapi teori tanpa pengalaman adalah permainan intelektual belaka. 没有理论的经验是盲目的，而没有经验的理论只是智力的游戏。 Tingkah laku tanpa teologi itu buta, tetapi teologi tanpa tingkah laku hanya sekedar sebuah teori saja, bualan saja. 没有神学的行为是盲目的，但没有行为的神学只是一种理论。 Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sebegitu banyak penjelasan maka kita menemukan bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar menunjukkan kesalahan, 所以这个圣经不单单督责， tetapi juga akan menuntun orang untuk memperbaiki kesalahannya. 但是也是让我们人悔改。 Firman Tuhan akan menolong kita setahap demi setahap membenci dosa dan mengasihi Tuhan. 这个圣经不断的帮助我们更改， Setahap demi setahap berperilaku benar untuk serupa dengan Kristus. 一步又一步，我们更像我们的耶稣基督。 Inilah keunggulan ketiga dari Alkitab. 这就是第三个的要 Ya 点 bukan， hanya sembarang buku, bukannya sekedar buku, 它不单单一般的书， tapi memiliki standar tinggi yang akan menolong kita berperilaku benar. 但是有最高的标准来帮助我们改我们的行为。 Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, Alkitab bukanlah sekali lagi sembarang buku, bukan hanya buku biasa-biasa saja. 所以很明确，这个圣经不是一般的书， Alkitab yang ada di rak-rak Bapak Ibu sekalian, yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian itu. 但是这个圣经是在你们的这个书架或者是在手机， Itu adalah anugerah khusus dari Allah bagi kita untuk membawa kita pada keselamatan, untuk meneguhkan iman kita melalui ajaran dan menolong kita berperilaku benar. 就是我们上帝的恩典是来救赎我们的罪， Karena itulah Alkitab adalah anugerah khusus bagi kita. 这就是我们的恩典。 Pernyataan Allah yang tertulis hanya bagi orang-orang percaya. 神的恩典是表达给我们人类， Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan abaikan Alkitab karena itu anugerah bagi kita. 所以这个圣经你们不要忽略，因为是神的恩典。 Mari kita mulai bergemar membaca Alkitab. 我们是要喜爱阅读圣经， Karena pada kenyataannya akan ada begitu banyak alasan yang akan kita ungkapkan untuk tanda kutip sebenarnya kita mengabaikan Alkitab. 因为我们可能有很多理由是不看圣经。 Mungkin kita berpikir, masih muda lah, masih banyak waktu nanti. 我们可能觉得是我们还年轻，后面再做吧。 Padahal kita tidak tahu berapa usia yang diberikan Tuhan kepada kita. 但其实我们可以活到多少岁，我们也不知道。 Mungkin kita berpikir atau tidak peduli, masih banyak hal yang menyenangkan dibanding membaca Alkitab. Banyak hal yang lebih indah yang bisa kita lihat dibanding membaca tulisan-tulisan ini. 有很多东西可以很好玩的，比看圣经多么好玩。 Kita tidak pernah tahu bahwa hal-hal yang indah yang menurut kita pikirkan indah itu membawa kita kemana. 但是我们还不知道那么好玩的东西是带来什么东西呢？ Tanpa standar Alkitab maka kita tidak akan tahu mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya baik, mana yang buruk itu.
没有圣经的标准，我们也不知道是有好还是不好的。 Mungkin kita berpikir terlalu yakin pada diri sendiri hingga kita berpikir, aku bisa jalani hidup sendiri dengan akal pikiranku tanpa perlu dukungan tuntunan Alkitab. 我们也是可能过于自信的，我们是没有任何的帮助，我们可以坚持下去。 Bapak Ibu sekalian, bahkan mata kita pun tidak pernah bisa kita andalkan. 但是弟兄姐妹们，连我们的眼睛也不可靠。 Bagi saya yang mulai menjelang usia-usia pertengahan abad ini mulai tahu betapa lemahnya mata ini. 我们的中年期像我一样，也是我的眼睛多么软弱。 Kita mungkin berpikir, aku sudah bahagia tanpa tuntunan firman Tuhan. 我是觉得，没有圣经的跟随，我也已经很幸福的。 Aku terlalu sibuk untuk membacanya. 我是太忙了，没有时间看 Aku 经。 terlalu tua 我太老了，看不到圣经， dan sudah terlambat. 或者是我也迟到了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita berpikir, 但你们是有想过吗？ menghadap Tuhan tanpa pengenalan Tuhan yang benar, 来到神的面前，但是没有很理解事实的， tanpa pengenalan akan Allah dan tidak pernah mempermuliakan Allah. 也不认识神，也不荣耀他的名。 Beranikah saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian menghadap Tuhan yang telah menganugerahkannya itu kepada kita? 你有勇气面对你的神吗？ Alkitab adalah anugerah bagi kita. 圣经就是恩典。 Selama masih diberi kesempatan, 如果我们有机会， mari jangan sia-siakan. 但我们不要忽略它。 Tahukah Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita membuka dan membaca Alkitab, 好好的把握，打开我们的圣经， pada bagian manapun, 无论是在哪个部分， sekali lagi, sesungguhnya kita sedang menikmati berkat besar itu. 就是我们是在享受神的恩典。 Mengabaikannya berarti menyia-nyiakan berkat yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita. 这个忽略呢，而且我们忽视神的恩典， Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Mari mulai kita mendengar 我们要开始是聆听， firman datang bisa melalui mimbar, bisa melalui radio, bisa melalui TV, bisa melalui kaset, banyak. 这是聆听是从哪里呢？是从讲道、从电视台、 Buka 其他等 telinga, 等。 buka hati untuk mendengarnya. 要打开你的耳朵，打开你的眼睛。 Lalu lanjut, bukan hanya sekedar mendengar, mari kita mulai membaca. 接下来我们要读经， Membaca bukan asal-asalan, tapi secara teratur. 但是有规律的读经， Agar menolong kita bisa memahami isi firman Tuhan secara keseluruhan, tidak terpatah-patah, tidak terpotong-potong. 来帮助我们理解里面的圣经。 Lalu setelah membaca, mari kita pelajari Alkitab secara lebih mendalam agar membawa kita kepada pemahaman dan pengenalan yang lebih benar lagi. 练习理解以后，我们是要背诵，让我们是更明白神的话语。 Kita belajar latar belakangnya, kita belajar konteksnya, 我们学习背景的， agar sekali lagi menolong kita bisa melihat kebenaran Alkitab secara utuh. 让我们帮助我们是看到一切的圣经的故事。 Bahkan mari bukan hanya mempelajari, kita hafalkan Alkitab ayat per ayat. 也是不单单理解，我们也要背诵， Agar di saat-saat tertentu ketika kita membutuhkan pertolongan, keluarlah penghiburan-penghiburan janji-janji yang kita hafalkan ayat per ayat itu. 当我们需要帮助的时候，那我们记得神的话语是我们可以帮助我们。 Dan mari kita juga belajar merenungkannya firman Tuhan itu. 我们也要学习思想神的话语， Agar ketika kita merenungkannya, maka kita akan dengan jernih bisa melihat apa yang dikatakan, apa yang jadi tuntunan Alkitab bagi kita. 当我们思想神的话语，我们可以知道神会带我们往哪里走。 Apa untungnya itu semua bagi kita? 那有什么好处呢？ Saya jawab dan saya tutup dengan satu firman dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. 我是要说从这个诗篇1章1到3节， Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang 他这里说有福的人是 titik. Lalu saya sambung dengan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 点联系到这个昼夜的思想的人。 Apa untungnya orang yang seperti ini? 这样的人有什么好处呢？ Alkitab katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. 这样的人要像一棵树
在溪水旁， yang menghasilkan buahnya pada musimnya. 按时候结果子。 Tidakkah hidup kita ingin seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? 那我们的生命也好像它一样吗？ Tidakkah kita ingin hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? 我们想要我们的生命像在摘采溪水旁吗？ Tuhan menyediakannya bagi kita. 神是已经投入到里面， Tuhan menganugerahkannya bagi kita. 他是给我们的恩赐， Ada di rak buku kita, 在我们的书教里面， ada di meja kita. 在我们的桌子上， Bahkan saat ini mungkin ada di tangan Anda karena ada di HP Anda. 甚至在你的手机，在你的手上。 Alkitab, firman Tuhan. 圣经就是神的话语， Baca, renungkan, dan hidupi. 你们要打开，要读而活出圣经里面所说的话。 Maka kita akan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. 那我们会享受神的话语。 Mari kita berdoa. 那我们一起来祷告。 Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. 主啊，感谢你今天的讲道， Kami semakin menyadari dan semakin bersyukur untuk kehadiran Alkitab di dalam hidup kami. 主啊，我们越来越觉悟到，越来越感恩， Karena sesungguhnya itu adalah anugerah yang tidak terkira bagi kami. 因为是你所恩典的来给我们。 Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar memajangnya Tuhan. 求你教导我们， Ajar kami untuk mulai bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 教导我们领受你的话语， Mulai membacanya, 教导我们可以 mempelajarinya 读经，我们可以理解， merenungkannya, 可以思想， dan juga menghidupinya. 甚至活出。 Tidak mudah bagi kami, ada begitu banyak alasan Tuhan. 对我们来说不容易的，那很多理由， Karena itulah kami semua dengan rendah hati meminta pertolongan Roh Kudus. 所以我们有谦卑的心，求你的圣灵 Untuk menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk mulai melakukannya. 圣灵来帮助我们，立志我们的， Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 也是祝福我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。Amin.